Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 主愛弟兄姊妹平安。 Kita bersyukur pada Yesus karena hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan. 主耶穌本節嘅調查，要堅固嘅心，要健康嘅身體，今日我哋來嘅面前來敬拜佢。 Kasih Tuhan yang begitu besar telah nyata dalam hidup kita melalui penyertaan Roh Kudus yang selalu menolong di setiap kehidupan kita. 上帝愛係何等嘅態來幫助節嘅調查，接觸嘅心靈也堅固節嘅調查。 Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. 我哋準備心來嘅面前。 Kebaktian ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 我哋呢慈悲開始係用先父、先子、先靈所召開的。 Saat ini kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan. 我哋用安靜嘅心來向上帝感恩。 Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan berdiri. 弟兄姊妹請起來。 Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. 我要一心稱謝耶和華，我要傳揚你一切奇妙的作為，我要因你歡喜快樂。至高者啊，我要歌頌你的名。 Mari sembah Allah kita. Kita mau puji namanya sebab rohnya telah hadir dalam hidup kita sebagai penolong dan penghibur kita. 我哋來榮耀上帝名，因為佢心靈在此個條在新天中。 Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan buat sadar akan anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Sehingga setiap kami ya Tuhan sungguh menyadari bahwa kasih Tuhan besar bagi setiap kami. Sehingga hidup yang Tuhan percayakan bagi setiap kami saat ini boleh sungguh-sungguh kami hidupi untuk menyenangkan Tuhan saja. Ya Bapa, kami rindu hidup kami boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya yang mengoreksi hati dan pikiran kami. Sekiranya ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan yang melayakkan diri kami, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan sungguh menyenangkan hati Tuhan saja. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan yang akan memenuhi hati kami, Tuhan yang akan menguasai hidup kami, sehingga hari demi hari ya Tuhan kami boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersama, sehati sepikir berdoa bagi bangsa kami, bagi orang-orang yang ada di dunia ini, yang dimana saat ini terkena wabah virus corona. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Meskipun ya Tuhan saat ini kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, mengapa ini dapat terjadi, kami mau tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang akan mengatur dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah setiap kami yang percaya pada Tuhan, kami boleh sehati lebih lagi berdoa sungguh-sungguh, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui wabah ini, nama Tuhan boleh semakin masyhur, nama Tuhan boleh semakin dikenal, semakin banyak jiwa boleh datang kepada Engkau. Ya Tuhan, kami rindu melalui setiap anak-anak Tuhan, Tuhan boleh pakai menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini terjangkit. Kiranya Tuhan boleh mengulurkan tangan-Mu, menjamah, memulihkan keadaan mereka dan menyembuhkan mereka. Sehingga ya Tuhan, izinkan mereka juga mengecap kebaikan-Mu. Mereka boleh mengalami di mana pertolongan Tuhan bagi setiap mereka. Sehingga ya Tuhan, ketika mereka sembuh, mereka juga boleh memasyurkan nama Tuhan dan memberikan kesaksian bagi orang-orang bahwa karena Tuhanlah mereka dapat mengalami kesembuhan. Ya Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan para pemerintah, para pemimpin-pemimpin baik di negara maupun di setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan, kami rindu Tuhan anugerahkan hikmat sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana seperti apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, secara khusus bangsa kami Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, berikan hati yang juga mau taat, ikut aturan, ikut anjuran yang pemerintah lakukan. Sehingga ya Tuhan, kami rindu wabah ini boleh segera berlalu. Tetapi jangan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, tapi kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami terus juga berdoa saat itu untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan juga berikan kerinduan yang dalam untuk setiap kami mau membangun hubungan yang lebih dekat dengan Engkau dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat yang mungkin hari ini sakit, kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan, menjamah, memulihkan keadaan mereka. Setiap jemaat yang mungkin hari-hari ini sudah mulai undur, ya Tuhan, kami rindu pertolongan Tuhan sehingga mereka tidak semakin jauh daripada Tuhan, tetapi melalui karya Roh Kudus, melalui orang-orang percaya yang ada, boleh membawa mereka kembali dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan dan disenangkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aten thu si thu singkin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判或人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 太家强潮。 Dalam setiap kehidupan kita, penyertaan Tuhan sungguh nyata melalui Roh Kudus yang selalu menolong dan menguatkan kita. 我哋咧發錯都會要上帝來看顧切個調查，堅固切個調查。 Oleh sebab itu, sebagai anak-anaknya, kita mau berpegang kepada firman-Nya. 我哋都來抓住嘅上帝嘅法。 Saat ini mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 大家來準備心聽上帝嘅話。 Kita naikkan pujian Allah Roh Kudus.
Ya Allah kami yang mengasihi kami, kami datang di hadapan-Mu, kami memerlukan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berfirman bagi setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan buat mengerti. Tuhan buat kami memahami, dan Tuhan beri kami kuasa untuk kami juga dapat melakukan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus, kami boleh meresponi ya kasih Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 主爱的弟兄姐妹，大家平安。 Saya yakin percaya setiap kita boleh dalam keadaan baik karena Tuhan senantiasa memelihara kita. 我相信弟兄姐妹都在上帝的保佑下。 Nah saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang menjadi orang Kristen yang bertumbuh. 今天早上我要讲的题目就是怎样成为一个成长的基督徒。 Nah berbicara tentang orang Kristen tentunya adalah Bapak Ibu, Saudara dan saya. 说起基督徒，那就是说起我们弟兄姐妹跟我。 Sebelum lebih jauh, mari kita buka Alkitab kita 我们先翻开我们的圣经， di surat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了3000人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事、神迹，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切地在店里，且在家中掰饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita Tuhan rindukan untuk dapat bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 上帝很渴慕我们每一位每天都能够在他里面增长。 Nah saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana cara setiap kita dapat mengalami pertumbuhan rohani itu. 现在我们要一起思考，我们怎样在属灵上面增长呢？ Tapi sebelum saya menyampaikan cara-cara atau hal apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mengalami pertumbuhan, 我还没教导大家怎样能够在主里面增长的之前， saya akan lebih dahulu membahas bagaimana ada hal-hal juga yang membuat setiap anak Tuhan, orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan. 我有先讲信徒怎样不能在主里面增长的事先。 Nah, sebagai orang Kristen yang ada di dalam gereja atau sudah memiliki anggota gereja di gereja setempat, 作为一个信徒，我们已经有了教会了，已经成了教会一份子的信徒。 terkadang kita juga melihat
kanan kiri kita atau jemaat yang lain. 有的时候我们要看我们的隔壁或者我们的会友， Kok hidupnya begitu-begitu aja ya? 为什么他们的生活就这样子而已？ Nah, ada salah satu penghambat mengapa orang Kristen itu tidak bisa bertumbuh. 有一个拦住他们，使他们不能增长。 Firman Tuhan katakan yang pertama adalah karena dia belum lahir baru. 圣经说，是因为他们还没有重生新造的人。 Orang yang belum lahir baru artinya sangat mustahil dia dapat mengalami pertumbuhan rohani. 如果一个人还没有重生成新造的人，是他们不可能成为一个成长的基督徒。 Orang yang belum lahir baru artinya statusnya itu belum menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. 如果他们还没有重新被新造的时候，还是不是上帝的国的一份子。 Artinya dia belum sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan dirinya untuk Tuhan pimpin. 于是那个人还没有真心悔改，使上帝能够带领他。 Jadi kalau orang yang belum lahir baru, dia hanya berhenti di tempat. 一个还没有重生被新造的人，他还在站立在他的固定的位置而已。 Tapi berbeda orang yang bertobat. 但是跟一个已经悔改的人是不一样的。 Orang yang bertobat dia akan berbalik arah. 一个悔改的人，他会转头过来。 Kalau dulu dia mengarahkan hidupnya hanya kepada dosa, 以前他是转向罪恶的， hanya kepada keinginan dagingnya. 转向他自己的意念。 Tapi dia ubah sekarang posisinya, dia balikkan arahnya kepada Kristus. 但是现在他已经把他的目光转向主耶稣基督。 Nah, orang yang bertobat dan menerima Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, itu yang akan mengalami kelahiran baru. 一个悔改，把他的生命交托给主耶稣基督的，他才能够经历了什么是重生被信造的人。 Karena sungguh seperti yang Tuhan katakan, dia sudah berpindah daripada gelap kepada terang yang ajaib. 就像主说的，他已经从黑暗里转向光明的了。 Jadi posisinya bukan dalam gelap lagi, dia sudah dalam posisi terang Kristus. 所以他不是在一个黑暗的位置，但是他的位置已经走向光明那了。 Nah, tapi realitanya 但是事实是， masih ada orang Kristen yang belum mengalami kelahiran baru 有 tersebut. 很多的基督徒，他们还没有经历过什么是重生被新造。 Nah, firman Tuhan dengan jelas katakan keinginan daging berbeda dengan keinginan roh. 圣经很清楚对我们说，肉身的意念跟属灵的意念是有分歧的， Itu sangat bertentangan. 他们是相反的。 Tidak ada orang yang bisa melakukan kedua-duanya. 没有一个人能够同时做那两件事， Makanya Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa berdiri di atas dua perahu. 所以主说没有一个人能够踏两条船， Tidak ada hamba yang bisa mengabdi kepada dua tuan. 没有一个仆人能够侍奉两个主人。 Nah, ketika kita sudah meresponi anugerah Tuhan, kita dengan tegas. 当我们已经回应上帝的恩典，我们很坚固的说， Berkata tidak pada dosa dan keinginan daging kita, dan berkata ya kepada keinginan 对 Tuhan. 罪说我不要，对上帝的旨意说我要， Nah, sehingga hidup kita sungguh dapat melekat pada Kristus. 使我们的生命能够贴在基督那。 Ketika kita sudah lahir baru, 当我们已经重生被新造的时候， kita akan memiliki kerinduan yang besar untuk senantiasa diam dalam hadirat Tuhan. 我们会有一个和睦的心，很想在上帝的殿里。 Tentunya Bapak Ibu pernah mengalami itu. 我相信弟兄姐妹曾经经历过， Bagaimana kita punya hasrat yang besar karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. 当我们和睦上帝的恩典是何等的大的时候， Mungkin saat itu kita pengennya setiap hari beribadah kepada 那时 Tuhan. 候我们会感觉到我们每天都要敬拜上帝。 Saat itu kita, apapun yang kita lakukan, kita sambil memuji Tuhan kita. 我们无论做什么事，我们会一边敬拜我们的上帝。 Nah, ketika kita melekat pada Kristus, 当我们贴在基督那儿， seperti yang firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 15. 就像圣经在约翰福音第15章写的， Nah, seumpama tanaman ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah 就像植物一样，一个枝子它不能结果子， kalau dia tidak melekat pada pokok itu.
如果他没有贴在葡萄树那儿， Nah, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, 我们成为信主耶稣的人， kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak tertanam pada Tuhan. 我们不能结果子，如果我们没有栽种在上帝里面。 Nah, oleh sebab itu kita perlu dengan rendah hati mengoreksi diri kita. 所以我们需要很谦卑的检查我们自己。 Hari ini, 今天早上， apa yang lebih kita utamakan? 我们更看为重要的是什么呢？ Keinginan daging kita atau keinginan Tuhan yang kita utamakan? 是我们更看重我们肉身的意念，还是上帝的旨意呢？ Ketika kita membiarkan keinginan daging kita lebih menguasai hidup kita, 当我们让我们的肉身的意念控制了我们， kita tidak bisa mengalami pertumbuhan. 我们不能成长。 Nah, ketika kita tidak melekat pada pokok itu, kita juga tidak akan mengalami pertumbuhan tersebut. 如果我们没有贴在葡萄树上，我们也不能成长，不能结果子。 Nah, oleh sebab itu setiap kita 我们的态度是要什么呢？ perlu sungguh-sungguh melekat pada pokok. 我们需要贴在葡萄树上。 Nah, selain itu, ketika setiap kita sebagai orang Kristen 我们生活为基督徒， tidak berakar pada firman, 不在圣经里面生根， tidak sering membaca firman Tuhan yang adalah makanan rohani kita, 不每天读上帝的话， layaknya tubuh kita manusia. 就好像我们人类的身体一样。 Kalau tidak makan, tidak minum, 如果我们没有喝、没有吃东西， tubuh ini akan lemah. 我们的身体会软弱起来， Tubuh ini susah untuk bertumbuh dan berkembang. 我们的身体很难增长， Tubuh ini akan sakit. 我们的身体会生病。 Nah, demikian kehidupan rohani kita. 我们属灵的生活也是一 Jadi 样， jangan heran kalau kehidupan rohani kita nggak bisa bertumbuh. 所以我们不要感到诧异，属灵生命不能增长， Nah, kenapa hidup kita bukan berdasarkan firman Tuhan? 因为我们的生命不按照上帝的话， Hidup kita berdasarkan hikmat-hikmat manusia. 我们的生命是按照人类的智慧而已。 Nah, oleh sebab itu mari dengan rendah hati saya mengajak kita bersama. 所以我邀请弟兄姐妹用谦卑的心， Mari memiliki kerinduan untuk senantiasa berakar pada firman Tuhan. 我们要有和睦的心，要在主里面生根。 Nah, selain itu, bagaimana caranya kita dapat mengalami pertumbuhan rohani tersebut? 我们要怎样才能够经历属灵的增长呢？ Nah, kita mau lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. 我们要从最初教会里面的生活思考。 Nah, sebelum melihat jemaat mula-mula yang mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa, 当我们还没有看、还没有思考最初教会他们怎样在主里面成长的时候， saya mengajak kita melihat kembali bagaimana kehidupan rasul-rasul pada saat itu. 我邀请弟兄姐妹先回想一下那时候的使徒的生活是怎样的。 Nah, sebelum rasul-rasul mengalami kelahiran baru, dalam arti dipenuhi dengan Roh Kudus, 使徒那时候还没有重新被造的时候，意思就是还没被圣灵所充满的时候， nah cara hidup mereka, gaya hidup mereka masih gaya hidup yang lama. 他们生活方式还是旧的生活方式， Mereka mengikut Kristus. 他们跟随主耶稣， Yesus di mana mereka ikut. 耶稣在哪儿，他们也在哪儿。 Nah, tetapi pikiran mereka, gaya hidup mereka, kerohanian mereka sesungguhnya tidak bertumbuh. 但是他们思考的，当他们的生活方式，他们属灵是没有增长的， Karena mereka masih membiarkan keinginan mereka yang pada saat itu ingin memerintah bersama dengan Yesus. 因为那时候他们还跟随他们自己的意念，那时候他们的意念就是要跟主耶稣一起来掌管这个世界， Jadi motivasi mereka ikut Tuhan hanya mau mendapatkan kuasa. 所以他们跟随主耶稣的动机就是他们要一个权势。 Tapi berbeda ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 反过来就是当他们被圣灵充满的时候， Kita 是 bisa 不一样的。 kita bisa melihat rasul-rasul, pelayanan mereka begitu luar biasa. 我们能看到使徒的侍奉，他们的侍奉是何等好的， Hidup mereka berubah 180 derajat. 他们的生活
方式已经反过来。 Sehingga tidak heran ketika Tuhan memberkati, mengurapi mereka. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. 所以不奇怪，如果上帝怎样祝福他们，彼得讲道，然后有3000多人悔改。 Jadi bagaimana cara kita dapat mengalami pertumbuhan? 所以我们看我们怎样能够增长呢？ Salah satunya yaitu kita meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. 其中就是我们要求什么呢？要求圣灵来充满我们。 Ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, 当圣灵充满了我们， kita juga harus membiarkan Roh Kudus berkarya sepenuhnya. 我们要让圣灵来在我们生命里面工作。 Karena dengan demikian kita akan dengan otomatis, dengan sendirinya, dengan alami akan mengalami pertumbuhan rohani tersebut. 这样做的话，我们自然就会能够感受到我们怎样在主里面成长。 Nah, kita melihat ketika rasul-rasul menyampaikan Injil, 我们看当使徒他们传扬福音的时候， di ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. 41节这样说，于是领受他话的人就受了洗。 Nah, jadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 当我们被圣灵充满的时候， apa yang kita lakukan akan Roh Kudus urapi. 我们所做的是，圣灵会高蒙我们。 Apa yang kita katakan akan Tuhan berikan kuasa tersebut. 我们做什么，上帝会给我们能力。 Nah, dikatakan orang-orang yang mendengar, menerima dan memberi diri dibaptis. 圣经说，领受他话的人就受了洗。 Nah, ketika kita mengalami pertumbuhan rohani, 当我们已经经历了属灵的增长， gaya hidup kita akan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 我们的生活方式，每一天会更像主耶稣基督。 Hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu. 我们的生活会结出属灵的果子， Nah, hidup kita akan penuh dengan kasih. 我们的生活会充满了爱， Hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai 我们 sejahtera. 的生命会充满了平安和喜乐。 Nah, kalau hari ini 如果今天 kita belum menghasilkan buah-buah tersebut, 我们还没能够结果子的时候， mari dengan rendah hati 我们要降卑我们的心， kita mau datang pada Tuhan. 来到上帝的面前， Kita mau lekatkan diri kita pada 我 Tuhan. 们要把我们的一生交托在主的那儿。 Paulus katakan, setiap kita yang percaya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. 使徒保罗说过，我们每一位已经相信主的人，已经跟主耶稣已经同死了。 Nah, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan 然 Kristus. 后我们会跟主耶稣同样被复活起来。 Artinya kita sudah mati terhadap dosa dan kita bangkit hidup bagi Kristus. 意思就是我们已经对罪死，然后我们为基督而生而活。 Nah, bagaimana ciri-ciri orang tuh yang mengalami pertumbuhan rohani? 一个经历成长的基督徒，他的特征是什么呢？ Ketika saya memberikan ciri-ciri orang yang bertumbuh, 当我给弟兄姐妹一个成长的基督徒，他的特征是什么？ itu bukan satu patokan yang tetap. 不是一个固定的一个标准， Tapi ketika orang yang bertumbuh dia akan terus proses semakin meningkat, semakin serupa dengan Kristus. 但是那个成长是一个过程，他们一天跟一天更像主耶稣基督。 Nah, kita lihat di ayat 42. 我们能到看到42节那边， Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 那边说他们到恒心遵守使徒的教训，彼此交结，我并祈祷。 Ada kata bertekun. 有一个恒心遵守的这个词， Tekun itu bukan 1 bulan sekali. 恒心不是一个月而已， Tekun itu bukan sebulan sekali. 不是一个月而已，我们恒心的。 Tekun itu dalam waktu yang begitu dekat dan cepat. 而恒心的时间是在一个很亲密的一个时间，很快的一个时间。 Mereka memperhatikan dengan betul apa yang rasul-rasul ajarkan. 他们遵守好使徒所教训的是什么？ Mereka memperhatikan apa yang rasul-rasul katakan yaitu firman Tuhan tersebut. 他们看好使徒所教训的，那就是上帝所教导的话。 Nah, Daud juga mengajak kita untuk merenungkan firman itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam.
大卫也曾经教导过，我们要思考我们的上帝的话，每天无论在早上还是在昼夜。 Maka ia katakan orang yang demikian 这样的人 akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. 会像一棵树，它种在一个河流那儿， Ia akan menghasilkan buah. 它能够结果子。 Nah, orang yang bertumbuh akan menghasilkan buah. 一个成长的人，他就能够结出果子来。 Karena apa? Dia sudah melekat pada pokok. 为什么呢？因为他已经贴在那个正葡萄树上了。 Nah, ranting itu nggak perlu mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk berbuah. 那个枝子哈，它不用努力，要怎样来结果子？ Ranting itu hanya perlu melekat, 它需要做的就是贴在葡萄树那儿， melekat pada Kristus. 贴在主耶稣基督那儿。 Nah, apa yang Tuhan mau? 上帝要我们做的是什么呢？ Apa yang Tuhan rindu untuk saya bisa kerjakan? 上帝渴慕我们做的是什么呢？ Nah, apa yang menjadi gaya hidup Kristus? 上帝的主耶稣的生活方式是什么呢？ Itu yang akan kita usahakan. 这是我们要努力去做的， Itu yang akan keluar di dalam diri kita. 这也能够活出在我们的生命当中。 Nah, jadi dalam bertekun dalam pengajaran ini harus kita miliki. 所以这个恒心遵守使徒教训的这个心态，我们要有。 Jadi bukan sebuah alasan, oh sekarang karena ada virus ini yang di mana pemerintah menganjurkan. 不是因为今天有的病毒，所以政府就要求我们怎样， Oh, kita nggak bisa beribadah. 我们就不能一起聚会啦。 Oh, jadi ya udah ibadahnya santai-santai aja. 所以我们就很轻松的聚会， Toh ibadah nggak ibadah, hamba Tuhan nggak tahu, majelis nggak tahu. 因为我们聚会不聚会，传道人不知道，牧师也不知道，祭司也不知道， Tapi ingat Tuhan tahu. 但是上帝是知道的。 Nah, ketika kita akan memiliki kerinduan ini, kita akan terus bertumbuh. 当我们有这个和睦的心，我们会成长， Karena kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. 因为我们更明白、更理解上帝要我们做的是什么， Hal apa yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. 和上帝旨意的是什么。 Nah, di situ juga ciri mereka mengalami pertumbuhan yaitu mereka senang bersekutu. 他们已经经历增长的特征是什么呢？就是说很和睦，能够聚会一起。 Di situ dikatakan mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 经文说，他们卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。 Nah, mereka tahu Tuhan yang akan memelihara mereka. Mereka nggak penting lagi harus kaya. 他们知道上帝会看守他们，他们不需要成为一个富有的人， Tapi hidup mereka dapat berarti dengan segala kecukupannya. 但是他们的生活能够有意义， Dan 过上帝的看守。 dan mereka senang untuk melayani. 他们很热心来侍奉。 Di situ dikatakan setiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. 圣经说，他们天天同心合意、恒切的在店里， Mereka membangun persekutuan antar satu jemaat dengan yang lain. 他们建立好会友们的聚会， Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. 他们轮流在家中薄饼， Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. 然后存着欢喜诚实的心用饭， Nah, begitu indah. 是一个很何等美的一个情况。 Nah, ketika mereka memiliki persekutuan yang erat, 当他们有一个很亲密的这个关系，一个聚会， tentu begitu indah ketika setiap jemaat juga mengalami hal demikian. 如果弟兄姊妹每一位会友有这样的和睦，也是何等美的。 Kita memiliki saudara seiman yang saling mendukung 我 satu 们 dengan 有 lain, 会有弟兄姐妹互相兼顾的， yang mau berbagi kesusahan dan juga sukacita. 愿意分享他的喜乐，他的苦难。 Dan di situ dikatakan mereka disukai semua orang. 然后圣经又说什么呢？他们受众民的喜爱。 Mungkin kita langsung berkata, mustahil. 我们会说不可能，
Mustahil bisa disukai semua orang. 不可能得到众民的喜爱。 Tapi itu firman Tuhan. 但是圣经是这样说的： Ketika Tuhan berkenan, 如果合上帝的旨意， ketika mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, 如果他们真的被圣灵所带领的时候， saya kena percaya, 我相信 demikianlah firman Tuhan, 上帝的话， bahwa orang lain bersukacita karena buah roh yang mereka hasilkan itu. 别人能够感到欢喜，因为他们活出来属灵的果子。 Nah, dan dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang 然后经文又 diselamatkan. 说，主讲得救的人天天加给他们， Inilah endingnya. 这是一个结局。 Inilah visinya kenapa Tuhan rindu setiap kita yang percaya kepadanya harus bertumbuh. 所以上帝很渴慕我们每一位信他的人能够要增长起来， Karena Tuhan rindu kita jadi alatnya Tuhan, jadi rekan kerjanya Tuhan untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa. 因为上帝很希望我们能够成为他的从工人，能够带更多的人能够信他。 Nah, di situ menarik. 这个一个很有趣的 Di，situ dikatakan tiap-tiap hari, setiap hari 因为圣经是说哈，天天就是每一天， Tuhan menambahkan jumlah mereka. 上帝加给他们信主的人， Tuhan yang menambahkan. 是上帝加给他 Di 们。 sini jelas firman Tuhan bahwa Paulus yang menanam, 圣经很清楚说哈，是使徒保罗猜中的， Apolos yang menyiram, 使徒保罗栽种，然后要阿波罗是浇管的， nah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. 但是给生长的是上帝自己。 Nah jelas bagi setiap kita. 所以对我们这很清楚， Mungkin hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. 上帝的传道人传福音， Mungkin para majelis dan aktivis melayani. 只是会，然后同工们他们侍奉， Tapi harus kembali kepada Tuhan. 但是要归给上帝自己。 Nah tanpa perkenanan Tuhan, 如果没有合上帝的旨意， kita tidak dapat mengalami 我 pertumbuhan. 们就不能够成长起 Kita 来。 bisa berupaya dengan hikmat 我 kita, 们可以用我 bagaimana 们的智 caranya, 慧，自己来努力， tapi hasilnya tidak akan 但 mungkin. 是它的结果不会合上帝的旨意。 Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pertumbuhan. 只有上帝自己能够给我们一个生长， Oleh sebab itu mari kita datang pada Tuhan. 所以我们要来到上帝的面前。 Hari-hari ini kita masih memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. 这几天我们还庆祝怎样主耶稣升天。 Dan pada saat itu dia berkata kepada murid-muridnya, dia 那时候 menasihati mereka 主耶稣劝告他的门徒， untuk mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. 主耶稣叫他们来等圣灵的降临。 Nah, biarlah setiap kita juga saat ini 希望我们每一位现在呢， datang kepada 来 Tuhan, 到主的面前， minta Tuhan memenuhi 我 kita 们要求上帝圣灵充满了我们， dan membiarkan kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. 我们要交托自己，让我们被圣灵充满。 Kalau hari ini 如果现在 kita masih lebih mengutamakan keinginan kita, 我们更看重我们自己的意念， biarlah saat ini kita bertobat, 我们今天就要悔改， kita berbalik, 我们要转过来， kita biarkan Roh Kudus memimpin. 我们让圣灵来带领我们， Seperti sebuah lagu ya, 就像一首诗歌说。 lagu ini berkata, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Pokoknya intinya suka-suka Tuhan lah. 意思就是说，随便上帝怎样在我们生命里面工作， Jadi Tuhan mau bagaimana aku ikut aja. 上帝要什么我就跟随上帝。 Nah biarlah kita juga memiliki hati yang sama. 希望我们有一样的心， Kita katakan pada Tuhan 我们对主说， apapun yang Tuhan mau, 上帝需要我什么， aku ikut. 我就跟随他。 Hari ini apa yang terjadi, 无论今天会发生什么事， aku tetap percaya. 我仍然相信上帝。 Meskipun salib itu seakan-akan begitu berat, 虽然十字架感觉到会很重， aku 很重 tahu Tuhan akan memberikan kekuatan untuk aku memikulnya. 我相信上帝会给我力量来背我的十字架。 Bila di tengah-tengah kondisi saat ini, 在这样的一个情况当中， bukan stagnat,
不是停在我们自己的位置， tetapi kita boleh terus bertumbuh, 而是希望我们能够不断的成长， bukan semakin jauh, 不是更远离， tapi semakin dekat dengan 但是 Tuhan. 更亲近。 Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap 希 kita. 望这段经文能够祝福每一位 Dan 弟兄 kiranya- 姐妹每一位， Dan kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan pertumbuhan bagi setiap 也 kita. 希望圣灵能够帮我们，使我们能够在它里面增长。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur bagaimana Engkau sudah mati bagi setiap kami. Mati bagi setiap kami orang yang berdosa ini. Orang yang begitu kotor ini. Untuk Tuhan layakkan, Tuhan angkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi para pengikut Kristus. Yang dimana kami boleh meneladani Kristus. Yang dimana kami boleh mengecap kebaikan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan boleh mengajar kami melalui firman-Mu ini. Roh Kudus mengetuk pintu hati yang masih keras hari ini. Untuk Tuhan lembutkan, untuk Tuhan masuk memenuhi dan menguasai sepenuhnya. Sehingga hidup setiap kami yang mendengar saat ini dapat sungguh ya Tuhan mengalami pertumbuhan. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Yang semakin hari semakin bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Menghasilkan buah. Yang dimana buah itu yang akan memuliakan Tuhan. Ya Bapa, sungguh kami tidak bisa tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau hari-hari yang lalu kami jauh daripada Tuhan. Kami lebih mementingkan ego kami. Kami lebih mementingkan keinginan daging kami. Tapi saat ini ya Tuhan bersyukur buat firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh memenuhi hati kami. Setiap kami dapat meresponinya dengan baik. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu berkarya sepenuhnya. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Untuk kami dapat semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kedua hamba-Mu sudah selesai berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Allah, Roh Kudus yang hidup, yang akan memenuhi hati kami, yang akan terus mengajar, mendidik kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, melekat terus pada Tuhan, dan mengalami pertumbuhan rohani tersebut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai respon akan kebaikan Tuhan bagi kita, mari bersama-sama kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 阿亮阿den 小奉獻回應上帝對這個調查係好嘅。 Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja. 弟兄姊妹奉獻靠自己交費嘅帳號。 Mari kita nyanyikan pujian Maju Laskar Kristen. 阿den 嚟唱前邊前走前進。 Maju Laskar Kristen. Maju Laskar Kristen. Maju terus berperang. Salib janji kita selalu di depan.
Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah mencukupkan segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami di masa-masa kesyukuran ini. Bapa, terima kasih sekali lagi Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan layakkan persembahan kami ini, dan Tuhan pakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, salam Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam damai sejahtera. Untuk pengumuman, kita masih beribadah untuk di awal bulan. Ya mungkin masih seperti ini, dan sepertinya mungkin tidak lama lagi kita akan bisa ibadah di gereja. Menurut berita yang ada, tunggu nanti ada informasi baru akan dikasih tahu kepada jemaat sekalian. Itulah pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menjaga engkau, memelihara engkau di setiap jalanmu. Dia mencukupi segala keperluanmu di masa-masa kesukaran ini. Dia menjaga engkau dari segala hal-hal yang mengancam nyawamu. Dia akan memelihara keluar masukmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali mengambil satu teduh. Ibadah kita selesai.